Okay, elektromagnet. Elektromagnet ni tajuk yang cikgu suka sekali. Nanti kamu tengok kenapa cikgu suka. Jadi, sekejap cikgu kecilkan panel ni tak nampak. Jadi elektromagnet ni kamu tahu tak dia ada kaitan antara magnet dengan elektrik. Jadi orang pertama yang temui hubungan antara elektrik dengan magnet ni, cikgu punya orang kat tepi ni. Ni dia ni. Nama dia Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 April 21. Jadi dia yang pertama yang kan beruang tu je. Tak. Dia orang pertama yang temui yang elektrik ni dengan magnet ni ada kaitan. Tu pun dia temui secara tak sengaja. Kamu tengok bawah ni nah. Jadi yang ni setup dia waktu tu dia nak bagi lecture. Jadi dia tengah nak bagi lecture pasal elektrik lah, nampak tak klip buaya dia ni. Jadi ni bateri. Yang ni klip buaya. Yang ni wire copper dia. Lepas tu dia nak bagi lecture pasal elektrik lah. Tapi kebetulan sebab agaknya dia ni saintis, atas meja dia ada kompas. Jadi yang lepas tu kompas tu apa jadi dengan kompas tu bila dia dekat dengan dia punya dawai ni? Apa jadi? Biasanya kompas ni dia tunjuk utara bumi kan? Betul tak? Tapi masa dia on ke litar dia ni, tiba-tiba jarum kompas ni terpesong. Faham tak? Dia bukan tunjuk ke arah utara bumi dah terpesong. Jadi masa tu lah dia nampak pasal dikaitkan yang rupanya elektrik ni dengan magnet ni ada hubungan. Ada hubung kait. Jadi start daripada situ orang setiap orang buat research lah pasal elektrik dengan magnet ni. Barulah kamu dapat banyak-banyak benda yang sekarang ni teknologi berasaskan elektromagnet kan. Bagi cikgu contoh satu. Apa dia? Benda yang paling utama. Apa yang paling utama? Magnet. Bukan, ni elektromagnet. Elektromagnet yang paling utama. Benda yang sekarang ni kamu tengah guna ni, kamu punya cahaya semua ni, kamu punya wire. Kamu punya penghasilan tenaga elektrik datang daripada sistem jana kuasa kan? Betul tak? Jana kuasa tu datang daripada magnet. Magnet tu menghasilkan elektrik. Jadi dia dapati bahawa ada link antara elektrik dengan magnet tu. Elektrik akan hasilkan magnet. Magnet pun akan hasilkan elektrik. Faham tak? Jadi kamu akan kagum lah dengan tajuk ni, baru kamu akan appreciate elektrik tu dengan magnet tu. Alright, jadi dia dapati bahawa jarum ni terpesong dan dia bukan terpesong ke arah yang bukan-bukan. Kamu tengok cikgu punya gambar kompas ni. Jadi yang asal dia, kompas ni yang gambar yang belah kiri ni kan, dia yang ni utara bumi. Jadi dia ikut magnet bumi tu kan. Tapi dalam kamu punya, yang ni nampak tak yang cikgu biru kan, yang ni dawai copper cikgu lah. Copper ke ada cikgu guna tak ingat. Konstantan kot yang banyak kat lab tu. Jadi cikgu letakkan kompas tu bawah konstantan. Kamu nampak tak satu ni cikgu letak dawai tu kat atas. Satu tu cikgu letak dawai kat bawah. Kamu nampak arah dia pesong? Nampak tak? Dia pesong arah berbeza. Jadi yang merah ni tunjuk utara tak? Jadi kamu ikut jarum merah ni. Jadi yang ni nampak tak dia terpesong ke arah mana ni? Ni nak kata kanan ke kiri ni? Dia terpesong ke sini lah. Yang ni terpesong ke sana kan. Jadi pesongan jarum kompas menunjukkan bahawa suatu konduktor berarus menghasilkan medan magnet. Jadi cikgu punya konduktor ni cikgu sambung dengan bateri macam Ørsted tu kan. Lepas tu bila cikgu on kan, cikgu dapati bahawa kompas tu terpesong. Okay. Jadi dia terpesong tu kita pakai ada satu rule untuk tengok pesongan dia. Kita panggil dia genggaman, petua genggaman tangan kanan. Kamu tengok macam mana dia genggam dia punya dawai tu. Dawai tu kamu punya konduktor berarus tu kan. Jadi kamu kena guna kamu punya tangan kanan, kamu genggamkan kamu punya konduktor tu. Lepas tu kamu punya jari tu, pusingan tu, yang tu pusingan kamu punya magnet tu. Boleh? Dia magnet ni dia adalah kuantiti vektor, jadi dia ada arah dia kan. Jadi kamu boleh tentukan arah medan magnet tu dengan kamu guna genggaman tangan kanan ni. Faham? Boleh? Faham tak gambar rajah tu? Kamu tengok ibu jari ni. Ibu jari ni dia ikut arah arus tu. Boleh? Kalau dalam cikgu punya gambar tu, arus ni, arah ni kan? Jadi kalau gambar cikgu ni kamu kena genggam macam ni. Nampak tak cikgu punya tangan ni? Kamu genggamkan supaya arus tu tunjuk, ibu jari kamu tunjuk arus. Okay? Lepas tu kamu tengok apa jadi kat jari kamu tu. Jari kamu tu adalah kamu punya medan magnet kamu, macam mana dia pusing. Okay, jadi kalau kamu genggam dengan betul, kalau kamu tengok cikgu punya kompas yang
Mana cikgu punya jarum ni. Kamu tengok cikgu punya kompas yang depan ni. Yang ni dia duduk atas dawai kan. Kalau dia duduk atas dawai, bila kamu genggam tangan kanan kamu punya jari tu kamu nampak tak? Dia tolak kamu punya jarum ikut arah yang jarum merah tu tertolak dengan kamu punya medan magnet tu kan. Sebab tu dia terpesong ke arah sini. Nampak tak jari kamu? Kamu boleh buat tak tangan kamu macam tu? Kamu genggam pensel kamu. Boleh? Lepas tu kalau yang bawah tu, kenapa dia terpesong ke arah yang bertentangan? Sebab masa tu medan tu dah arah dia bertentangan. Tangan kamu dah pusing. Jadi dekat bawah tu dia pesong arah yang berbeza. Faham tak? Jadi kamu kena pandai ni sebab satu benda pasal elektromagnet ni kamu ada banyak petua yang berkaitan dengan tangan kiri dan kanan kamu. Jadi kamu guna petua ni untuk kamu tentukan medan dia. Faham tak? Siapa tak erti nak genggam ni? Pening kepala? Tak faham. Sabar. Tajuk apa cikgu? Tajuk baru ke? Ya, tajuk baru. Ya, elektromagnet. Kamu pening? Tak apa. Sekejap kita buat latihan, lama-lama kamu tak pening lah. No? Okay, Meh. Kita tengok gambar kat bawah ni. Cikgu ada beberapa. Kenapa cikgu punya gambar ni tak nak gerak? Minta tak komputer cikgu ni? Dia lekat-lekat tadi sebab tu cikgu lambat nak buka tu. Ingatlah kamu genggam tu tangan kanan kamu tengok gambar raja tu. Ibu jari kamu tu tunjuk arus. Jadi ibu jari tu ikut jari arus kamu. Kamu punya medan tu jari-jari lain tu. Faham? Sama ada dia jadi clockwise atau anti-clockwise lah. Ikut kamu punya jari tu. Faham tak? Okay. Jadi kita try buat latihan kat tepi ni. Jadi yang ni, nampak tak cikgu punya gambar yang biru-biru ni? Jelas tak? Nampak. Jelas. Jadi kamu tengok ke mana arah pesongan jarum merah ni. Okay. Cuba kamu genggam tangan kamu supaya kamu boleh nampak arah medan tu dia akan ikut jarum merah ni. Kamu tengok ni, yang ni positif bateri kamu kan? Jadi kamu punya arus tu dia akan mengalir arah ni. Boleh? Jadi kompas kamu ni duduk di bawah konduktor berarus kamu tu. Jadi kamu punya, bila kamu genggam tu, kalau dia duduk bawah, jari kamu yang bawah kamu punya pen tu kalau kamu tengah pegang pen. Faham tak? Jadi dia terpesong ikut arah yang merah ni. Betul ke tak betul bila kamu genggam tangan kamu sendiri? Kamu kena buat betul-betul ni. Kalau exam pun kamu kena keluarkan tangan kamu kena buat. Faham? Boleh tak? Macam mana tangan tu? Macam mana tangan? Macam mana tangan? Meh cikgu besarkan dulu cikgu. Kamu tak nampak kot. Mana cikgu? Cikgu pause share dia jadi ya? Kan? Cikgu kena new share. Ke cikgu stop share? Stop share. Ni. Ni. Kamu pegang pen tu. Ni pen kamu kan? Yang ni arah arus tu. Jadi arus tu dia pergi arah sini tadi kan ikut gambar tu kan? Jadi sekarang ni kamu genggamkan pen kamu. Jadi kalau arus tu pergi sana, kamu genggam tangan kanan kamu tengok direction jari kamu ni. Jadi kalau kamu ni kompas tu duduk bawah, dia akan ikut jari yang belah bawah tu. Faham tak? Jadi kalau kompas kamu duduk atas, dia akan ikut jari atas tu sebab jari kamu dia pusing. Okay? Jadi kalau kamu genggam tu, kalau arah kamu punya arus sini, jadi jari yang ke atas tu dia akan pesongkan, dia akan tolak ke arah sini. Okay, yang bawah tu dia akan tolak arah dalam ni. Faham tak? Okay. Okay, Mel kamu try gambar-gambar yang cikgu bagi ni. Nanti ada banyak lagi jari tau. Yang ni yang first. Okay. Alright. Jadi kamu dah dapat dah macam mana kita dapat jarum tu pesong ke arah yang ditunjukkan ni. Kamu ikut yang merah ni sebab kamu kena ikut utara kompas tu. Jadi first kali kalau kamu nak tentukan, kamu kena tentukan yang ni lah, bateri tu. Positif tu akan menentukan arus tu punya pergerakan kan. Jadi arus ni bergerak macam ni. Jadi kamu ni kompas duduk kat bawah. Jadi bila kamu pegang kamu punya dawai tu, kamu pegang pen kamu tu, kamu tengok jari kamu tu pergi arah mana. Jadi dia akan ikut, kompas tu akan ikut. Jadi kalau dia duduk belah bawah, dia akan terpesong macam jari ni. Jadi kamu akan nampak lah kecuali kalau kamu tersilap tangan, kamu terpegang tangan kiri. Jadi terbalik lah. Okay. Jadi yang kedua ni pula nampak tak kenapa berbeza antara dua gambar ni? Charge positif, negatif. Positif negatif dia terbalik. Jadi sekarang dia punya arus tu terbalik kan? Di arah sini. Jadi kalau arah sini kamu dah terbalikkan tangan kamu. Terbalik tangan kamu macam ni lah. Kamu punya ibu jari tu tunjuk arah arus tu. Jadi sebab kompas kamu duduk bawah kan? Jadi sebab tu dia terpesong ke dalam tu. Faham tak? Dah dapat dah? Pandai dah? Mungkin. Okay, yang ni kompas kamu ada kat atas. Jadi sekarang ni kamu punya bateri ni terminal positif dia macam ni.
Jadi arah arus macam ni kan. Jadi kalau ke atas tadi cikgu kata kamu tengok jari kamu yang ke atas tu kan. Jadi masa kamu nak genggam kamu tengok jari kamu. Okay. Jadi bila kamu punya jari tu dia tolak kamu punya kompos arah yang ditunjuk ni. Dapat dah gambar ni? Boleh? Oh, okay. Dah pandai dah? Dapat dah. Okay, yang last one. Okay. Yang last one ni kamu punya bateri tu terbalik je kan. Jadi kompos ni kat atas juga, bateri tu terbalik. Jadi kat sini arah dia. Okay. Jadi bila kamu genggam dia, jari kamu arah sana ikut dia. Okay, kamu genggam. Jadi kamu punya north tu, bukan north, kamu punya north compass tu. Okay, dia ikut jari kamu, dia akan dia terkepesong arah ni. Dah. Okay, jadi kalau kamu dah pandai dah, kita akan tengok lagi banyak-banyak medan untuk banyak-banyak konduktor. Jadi yang ni first kita nak belajar hari ni, konduktor medan magnet, corak medan magnet bagi konduktor berarus yang berbeza. Ni yang kamu nampak kat gambar atas ni kita panggil sebagai konduktor yang lurus. Kan? Nanti cikgu tunjuk kamu ada 2-3 bentuk lagi yang kamu kena belajar macam mana nak lukis medan magnet untuk tiap-tiap kes tu. Jadi first sebelum kita nak tengok gambar-gambar tu kita kena faham dulu medan magnet tu apa. Hari tu banyak tak pandai tulis takrif untuk medan elektrik. Sama je sebenarnya, kamu kena sebut benda yang lebih kurang sama. Yang tengok medan magnet punya. Medan magnet ialah kawasan di sekitar satu magnet di mana satu daya magnet akan bertindak pada suatu bahan magnet. Jadi kalau hari tu medan elektrik kamu apa dia? Satu kawasan di mana cas elektrik akan mengalami daya elektrik kan. Jadi kalau yang ni, medan magnet ni adalah satu kawasan di mana suatu bahan magnet. Sebab kalau bahan tu bukan tertarik pada magnet, kita kira dia tak boleh lah dapat tindakan daya tu kan. Jadi suatu bahan magnet akan dikenakan tindakan daya magnet. Jadi yang cikgu garis ni ayat yang penting lah. Okay? Yang belakang ni untuk pengetahuan kamu, medan magnet terdiri daripada garis-garis dia. Jadi kalau kita lukis medan magnet, kamu nampak ni gambar magnet cikgu ni. Kalau kita susun, yang ni apa? Sebut besi kamu kan? Nampak tak dia punya line-line? Jadi garis-garis ni kita panggil dia sebagai flux magnet dia ataupun garis magnet. Lepas ni kalau kita cakap pasal garis magnet, mungkin kita akan guna perkataan flux ni. Jadi arah medan magnet ni adalah arah daya magnet yang bertindak pada kutub utara yang bergerak dalam medan magnet itu. Jadi medan magnet ni dia sentiasa keluar daripada kutub utara. Jadi kamu nampak medan magnet ni dia ada shape dia kan? Ini kan? Jadi dia quantity vector. Kalau kita letak kompas tu akan, dia punya north tu akan ikut kamu punya garis-garis medan ni lah. Jadi dia punya garis-garis ni ada arah dia sentiasa keluar daripada utara dan dia masuk kat bahagian yang selatan ni. Di hari tu kalau kata cas elektrik tu dia sentiasa keluar daripada cas positif masuk pada yang negatif kan. Jadi yang ni untuk magnet dia sentiasa keluar daripada kutub utara masuk ke dalam kutub selatan. Kalau kamu ada magnet bar, kamu dapat corak medan magnet yang macam ni. Dia ada bulat-bulat, dia lebih kurang sama macam rupa cas elektrik itu dalam medan elektrik kamu. Nampak tak? Dia curve ni. Jadi kalau kamu susun, kamu sebut besi, kamu tak nampak arah dia. Tapi dia keluar, kalau kamu susun kompas ni kamu nampak. Dia akan keluar daripada north ni, dia akan masuk ke dalam south ni. Sebab tu kamu nampak dia ada bulat-bulat kat sini. Kat sini dia keluar lurus. Alright, dah. Jadi kita teruskan. Jadi dia kata kat sini semakin rapat garis medan tu. Jadi maknanya kalau kamu nampak garis-garis tu banyak, tu menunjukkan kekuatan medan magnet tu lagi kuat. Semakin rapat dan semakin banyak. Lagi banyak garis, lagi rapat-rapat garis tu maksudnya medan dia makin kuat. Okay. Jadi kita nak tengok konduktor lurus kita tadi, dia punya medan dia. Jadi kalau tadi tu gambar eksperimen yang Oersted punya kan. Jadi yang ni kalau kata kita buat eksperimen, kita boleh tengok juga. Kita letakkan kita punya konduktor lurus tu atas, kita tebukkan dia, kita letak dia atas pergi ke satu kertas lalu ke atas dia macam ni. Lepas tu kita boleh susun kita punya kompas. Kalau kita susun kompas tu keliling kita punya konduktor berarus ni, kamu akan tengok kamu punya kompas tu bila kita letak dekat dalam medan tu dia akan ikut arah medan tu. Nampak tak? Dia sekelip. Yang ni pun sama. Jadi yang ni macam tadi dia pakai genggaman tangan kanan kamu. Jadi kalau kamu genggam tu kamu nampak daripada atas kan dia pergi clockwise ke anti-clockwise kan? Betul tak? Jadi kalau yang gambar yang first ni, kalau gambar yang first ni nampak tak jari kamu? Dia pergi clockwise ke anti-clockwise? Yang ni. Ikut arah jam ke lawan arah jam? Lawan. Lawan arah jam. Yang ni dia ikut arah jam kan?
Okay, Yes. jadi kamu tak payah hafal benda ni tau. Sebab tu kamu guna tangan kamu. Jadi petua ni senang sebab dia bantu kamu untuk cepat cari dia punya arah medan magnet tu lah. Okay, jadi yang ni simbol dia. Jadi kalau kata tajuk elektromagnet ni cikgu suka satu lagi sebab apa, dia boleh ada simbol ni maksudnya arus kamu tu sekarang tengah keluar dari kertas kamu. Jadi kalau kamu nampak simbol macam ni, kamu bayangkan macam mata pensel kamu tu, dia tengah tunjuk arah kamu. Maknanya kalau kamu nampak simbol ni, maknanya kamu punya arus tu tengah keluar daripada kertas kamu tu. Jadi kalau kamu genggam kamu punya petua tangan kanan tu, kamu genggam dia macam ni, dia tengah keluar ke atas, okay, kamu nampaklah medan magnet dia terus. Kalau yang satu lagi ni, yang ni simbol untuk arus masuk dalam kertas. Jadi kalau gambar ni kita kira dia gambar 3D kan, yang ni macam flat lay. Betul? Jadi kita tengok daripada pandangan atas. Jadi kalau kata daripada pandangan atas, kita boleh lukis juga medan ni, dia akan suruh. Okay, cuba kamu tengok ni, kamu labelkan macam mana kamu punya medan magnet tu, arah dia untuk dua gambar ni. Cuba kamu label kat kertas kamu. Yang ni dia clockwise kan, anti-clockwise yang ni tadi? Anti-clockwise kan? Jadi kamu punya kompas ni dia akan ikut. Kalau kamu ada sebiji pun cukup dah sebenarnya, kamu pusingkan je kamu punya kompas tu, dia akan ikut. Ini anti ke? Betul lah cikgu buat anti ni kan? Betul. Betul. Okay. Jadi dia akan ikut macam tu. Ni macam magic juga tau. Cikgu suka kalau kamu betul-betul kat lab tu kamu boleh tengok kamu punya kompas tu pusing. Okay, jadi yang ni tadi arus tu masuk dalam kan? Jadi kamu nampak, kalau kamu nampak X tu maknanya arus tu masuk dalam kertas. Ni yang ni clockwise kan? Kalau kita label kita punya kompas tu dia akan ikut. Jadi dia boleh tanya kamu soalan objektif lah. Lepas ni kita akan buat betul ke tak betul gambar dilukis tu. Macam tu. Ataupun dia bagi kamu gambar macam ni dalam soalan struktur pun boleh, dia suruh labelkan semua kompas kat gambar tu. Kamu kena label lah. Faham dah? Faham ah? Laju tak cikgu? Dah okey eh? Okey. Okey, jadi yang ni tadi konduktor lurus kan? Kita tengok yang bentuk gegelung bulat. Jadi kalau gegelung bulat tu maksudnya, nampak tak? Tadi kan satu je kan? Ni untuk second case ni, dia pusing macam ni. Jadi bila dia pusing macam ni, yang ni positif, ni negatif lah. Yang ni bawah ni dia sambung dengan bateri. Kat sini dia keluar kan? Yang ni arus dia keluar. Yang ni dia masuk balik dalam kertas tu. Jadi bila ada dua macam ni, dia akan saling interaksi. Jadi kamu dapat medan yang bentuk dia berbeza. Yang ni gambar sebenarnya, sama tak? Sama kan? Jadi kamu nampak tak kat tengah ni, kamu nampak line yang padat-padat, lurus-lurus. Tapi dekat kat sini, kat kawasan yang sini, kamu dapat dia bulat-bulat. Jadi dekat dengan kawasan tu bulat-bulat, kat tengah-tengah ni dia lurus-lurus. Jadi kita akan lukis dia pada gambar yang kedua ni. Jadi gambar kedua ni terbalik tak dengan gambar kat atas tu? Yang ni Panjang negatif. positif, ni negatif lah. Panjang tu positif ke negatif? Panjang positif ke negatif? Positif. Panjang positif, pendek negatif. Okey, jadi sekarang ni dia keluar kat sini kan? Lepas tu dia masuk kat sini. Jadi kat sini dia keluar, kat sini dia masuk. Jadi kalau kamu nak mudah, kamu boleh lukis dia pandangan atas dulu. Sini. Sekejap lagi kita lekapkan gambar yang ni. Okey, jadi kalau dia keluar simbol apa kat sini? Bulat. Titik tu. Betul. Keluar titik. Ni kat masuk ni dia X. Okey. Okey. Jadi kalau bulat kamu guna jari kamu. Yang ni clockwise kan, anti-clockwise tadi? Yang keluar tu. Anti-clockwise. Jadi kamu buat dia bulat kat sini, anti-clockwise, direction dia macam tu. Dia direction kat sini yang penting sebab kita nak lukis kita punya yang lurus kan. Jadi kat sini dia ke bawah. Okey, untuk yang ni dia masuk ke dalam kan? Dia masuk dalam kertas, dia clockwise kan? Betul? Tangan kamu macam tu. Okey. Jadi arus yang masuk dalam kertas, kamu punya jari yang lain-lain tu tunjuk medan kamu. Jadi yang ni macam ni. Nampak tak kat tengah-tengah ni dia sama arah? Okey, nampak. Jadi kalau dia sama arah kat tengah-tengah ni, medan kat tengah-tengah ni jadi kuat. Sebab tu kamu lukis line kat sini semua banyak-banyak. Faham? Sebab bila dia sama arah, dia akan kuatkan medan tu. Jadi sebab tu dia ada line lulu-lulu kat tengah-tengah ni. Dia ada interaction antara yang ni dengan yang ni.
Faham? Jadi kalau ada lain arah dia akan jadi lemah. Okey? Jadi yang ni ke bawah, yang ni pun ke bawah. Jadi kita boleh lukis kat gambar ni. Sama je. Jadi yang ni ke bawah, yang ni ke atas. Jadi yang ni ke bawah, yang ni ke atas. Right. Jadi yang lain tu dia lurus-lurus macam tu. Kamu lukis atas lawa lagi lah. Okay. Jadi kalau ada dua medan dan medan tu sama arah, kamu dapat medan yang banyak-banyak macam ni. Okay. Tak lukis perfect pun tak apa. Yang ni dia lengkung sikit tepi ni. Macam tu. Okay. Faham tak? Okay. Jadi yang ni kita punya gegelung. Corak yang ada interaction antara satu sama lain. Sama lah, lebih kurang sama macam kamu punya medan elektrik hari tu. Kalau ada dua, dia ada interaction. Okay. Jadi kita tengok yang ni pula, dia ada banyak lagi. Solenoid. Okay. Jadi solenoid ni kamu tengok dalam gambar ni. Dia ada garis-garis kat sini kan, kat tengah-tengah ni kan. Lepas kat tepi ni nampak tak dia ada pusing-pusing ni. Jadi tiap-tiap satu ni ada kecil-kecil, tapi sebab semua kat sini nampak tak? Kalau untuk yang ni, kamu punya arus tu dia masuk kat belah sini kan. Dia akan masuk sini. Lepas tu dia keluar kat belah sini. Ini dia keluar tu dia masuk sana lah maksudnya. Okay. Jadi sebab semua ni sama arah, kita punya medan kat sini kuat lah. Jadi dia ada banyak bulat, dia ada bulat besar sini. Okay, jadi kat tengah-tengah ni pun dia akan jadi sama arah juga. Jadi bila dia sama arah, kita akan dapat banyak garis-garis kat tengah-tengah ni. Jadi yang ni untuk solenoid. Solenoid dia ada banyak, dia gegelung tu tapi banyak-banyak-banyak. Mari kita kita buat versi yang ni. Alright. Jadi yang ni dia masuk kan. Jadi yang ni X. Cuba kamu buat. Nanti cikgu tunjuk kamu jawapan dia. Cuba kamu buat sendiri. Kat bawah tu ada jawapan yang lengkap. Kamu lukis medan dia macam mana? Cikgu bagi masa. Cikgu. Ya. Yang atas tu bukan jawapan. Jawapan dia? Yelah. Tapi cikgu nak tengok kamu lukis. Macam mana cikgu nak tengok? Kamu cuba lukis sendiri. Sama ke tak sama? Sama je kan? Memang cikgu lukis sama je. Jadi yang ni direction dia semua sama kan? Dia masuk dalam kan? Jadi yang ni dia clockwise kan? Anti-clockwise yang atas ni? Clockwise. Dia clockwise. Jadi kamu buat je bulat. Kamu boleh simplify pun tak apa, buat satu bulat pun dah. Sebab semua sekali satu medan. Jadi kalau dia clockwise, sini-sini kan? Okay. Yang ni pun sama. Jadi bulat juga. Jadi yang ni di arah sini. Lepas tu kamu buat garis-garis ni. Sebab apa? Sebab dia sama direction, jadi kat sini dia kuat. Okay, jadi gambar lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau kata kamu lukis sebenar, rupa dia macam ni. Jadi kalau ada kompas, kamu letak je kat mana-mana, dia akan ikut arah tu. Jadi kalau kata dia boleh berbual lah, kompas kat sini, kompas kat sini. Jadi dia suruh kamu label lah dia ikut arah arus kamu tu. Bukan arah arus kan, ini arah medan. Dia ikut arah medan kamu. Alright, jadi yang ni ada special sikit untuk kes solenoid ni. Sebab dia punya medan cukup kuat dah. Kalau yang kes lain-lain ni medan dia lemah tau. Sebab tu kamu punya, katakan kamu punya kabel-kabel semua sebenarnya ada medan magnet terhasil kan. Tapi kalau kamu dekatkan paperclip kat dia, tak ada pun benda melekat kat dia kan. Betul tak? Sebab dia punya medan magnet tu terlalu lemah. Tapi bila kita dah buat dia jadi macam satu solenoid ni, medan magnet dah cukup kuat dah. Okay, jadi kita boleh tarik pin-pin ke apa. Kalau kita ada coil, kita lilit kan, kita dah boleh dapat satu elektromagnet dah. Elektromagnet kita buat dengan kita lilitkan kita punya dawai tu rapat-rapat. Okay. Jadi bila kita dah ada satu magnet, kita ada kutub utara dan kutub selatan untuk magnet tu lah. Jadi kita ada satu lagi genggaman. Yang ni khas untuk solenoid. Jadi genggaman ni untuk tentukan arah utara selatan dia. Boleh? Jadi kamu genggam tangan kanan kamu juga.
Di ibu jari kamu sekarang ni akan jadi kamu punya utara. Boleh? Jadi kalau dalam gambar yang ni kamu senang nak nampak utara mana sebab kalau dia keluar, dia punya medan keluar maknanya utara mesti sini kan, selatan mesti kat belakang ni kan. Tapi kalau kata dia bagi kamu solenoid, tak ada medan-medan, kamu boleh tentukan dia jari kamu tu kena ikut arah arus pada solenoid kamu tu. Nampak tak? Yang ni dia punya apa? Arus tu semua naik atas kan? Nampak tak dia genggam? Yang ni tangan dia pun yang kat depan ni semua ikut dia punya arus ni. Jadi ibu jari dia ni tunjuk utara. Jadi utara belah sini kalau ibu jari belah sini. Jadi kalau kata dia punya arus ni turun bawah, dia akan jadi terbalik lah. Tangan kamu akan jadi terbalik. Ini macam ni turun bawah. Bila cikgu pegang kat kamera tangan cikgu jadi terbalik. Okay. Jadi yang ni pun penting juga untuk kamu tahu utara selatan. Okay. Jadi tu je kita nak belajar hari ni. Kita nak tengok soalan. Cikgu bagi kamu seorang-seorang lah soalan untuk jawab. Siapa nak start dulu? Amir? Amir. Rajah menunjukkan sebuah kompas diletakkan di sebelah suatu dawai yang mengalirkan arus elektrik. Jarum kompas yang manakah menunjukkan arah yang betul? Jadi gambar kompas tu tak ada arrow kan? Jadi kalau dia letak dawai di belah sini, kemana arah kompas tu akan tunjuk? Kamu guna genggaman tangan kanan kamu. Jawapan dia yang mana? Jawapan dia kamu kata A, betul ke? Yang ni keluar ke masuk? Keluar kan? Jadi kalau dia letak kat belah sini, yang ni kamu punya tu. Kamu genggam dulu. Jadi dia A ke B? Kan D. D ke? Yang ni dia letak kat sebelah. Senang meh. Mana satu? Dia letak kat sebelah. Kompas tu letak kat sebelah. A, betul? A kan? Betul? Sebab dia letak kat belah kiri. Jadi waktu medan tu macam mana? A ke B? Bukan B ke? B ke A? B. 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 Sini kan? B. Jawapan dia B. Kompas dia ikut arah dia. Kalau dia tak sini. Sebab dia tak sebelah. Okay. Sebab dia tak sebelah. Boleh? Boleh. Okay, Chana pula. Soalan struktur. Rajah menunjukkan sebuah solenoid PQ yang disambung ke sebuah bateri. Satu magnet bar digantung bersebelahan dengan hujung Q solenoid itu. Nampak tak ada magnet bar ni? Jadi solenoid ni dia akan hasilkan dia punya utara dengan selatan sendiri kan? Jadi berdasarkan utara selatan dia akan bagi reaction pada magnet bar kamu ni. Jadi apabila switch S dihidupkan, terangkan apakah yang akan terjadi pada magnet bar. Jadi kamu kena guna genggaman solenoid kamu tadi untuk tentukan Q tu utara ke selatan? Q tu utara. Jadi apa jadi kat magnet bar tu? Bertentangan. Bertentangan? Tak cukup lagi explain. Bertolak. Magnet bar tu akan tertolak. Dia akan bergerak. Dia akan bergerak menjauhi ke mendekati kamu punya solenoid? Menjauhi. Betul. Di Q ni akan jadi kutub utara. Siapa tak dapat Q ni utara? Genggam betul. Nampak tak jari kamu tunjuk mana? Betul lah Chana. Okay. Jadi kamu punya genggaman tu kalau kat depan tu tulis dia turun bawah, maknanya jari kamu yang kat depan tu mesti turun bawah juga. Faham tak? Jadi kamu tengok ibu jari kamu tunjuk arah mana, ibu jari tu utara. Okay, betul. Okay, siapa nak? Ilyas. Okay. Rajah 20 menunjukkan satu elektromagnet. Apakah kekutuban bahagian berlabel P dan Q? Yang ni susah lagi sebab dia tak label kat sini. Kamu kena trace daripada bateri ni, label dia punya arah arus tu. Senang lah. Okay, jadi kalau dia lalu macam ni maknanya
Mana positif tadi? Yang panjang ni kan? Ini negatif. Pilih dia. Suara. Jadi kalau dia lalu macam ni, maknanya dia dia terus lalu ke atas ni. Timur. Okay, jadi kalau satu tu ke atas, dia pusing-pusing je ni, semua ni akan jadi sama arah juga. Okay. P tu utara ke selatan? Kita cikgu, utara ke selatan? Utara. Okay, betul? Okay, nampak tak dia cross macam ni? Jadi Q ni jadi apa? Ini cikgu tak tolong. Apa jawapan dia? A ke B ke C ke D? A. Salah. Okay. Nampak dah? Jadi Q ni dia punya direction dia sama tak dengan P ni? Sama. Sama sebab dia cross kat sini. Sini pun turun juga. So B. Jadi satu lagi clue dia yang ni negatif kan? Jadi nampak tak dia akan masuk balik kat sini? Jadi jawapan dia B. Dua-dua utara. Jadi kalau gambar macam ni, kamu jangan segan silu lah conteng gambar dia. Alright. Siapa tak kena lagi? Hakim. Okay, jadi yang ni soalan objektif. Kamu tengok dulu dia punya atas tu soalan dia. Rajah menunjukkan satu litar elektrik untuk menyiasat medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik. Sedikit sebut besi ditabur kata karbon. Okay. Ni kamu tengok positif negatif dia. Ni positif, yang ni negatif. Dah, tengok dah. Tengok dah. Ingat dah. Apakah corak dan arah bagi medan magnet tersebut? Senang. Tak nak kasi gambar. Senang. Ni gambar lagi. Gambar. Mana satu? Dia B ke A ke B ke C ke D? Dia masuk ke dia keluar? B tu. Dia masuk kan? Dia masuk. Kalau masuk, mana satu yang dia label betul dia punya medan ni? Yang ni ke yang ni? D tu. D. Betul. Jawapan dia B. D ni betul tak dia buat? D terbalik. D terbalik. Betul, pandai. Okay. Siapa bawah? Syaman kan? Okay, Syaman. Gegelung pula. Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji medan magnet yang dihasilkan oleh arus dalam gegelung bulat. Ini gegelung bulat kamu tadi. Ini yang panjang ni tadi positif kan? Ini negatif. Ni kamu nampak tak? Yang ni masa ni dia off kan, nampak tak? Di masa dia off, yang ni dia tunjuk utara bumi. Boleh? Okay. Jadi dia kata kamu punya kompas tu bila dia on dia akan terpesong kan? Ni dia akan terpesong ke arah mana? Nanti kamu tengok utara ke, selatan ke, timur ke, barat. Okay. Jadi apakah arah ini tunjukkan oleh jarum kompas X dan Y apabila switch K dihidupkan? Jadi arah yang dia masukkan tu kamu ikut dia punya direction yang dia bagi. Ada yang tunjuk barat ke, timur ke, selatan. Okay. Jawapan dia bawah tu. A, B, C, D. Yang mana yang betul? X tunjuk mana, Y tunjuk mana? Sama terbaik. Sama kena soal susah. Pening tu. Cek. Kamu lukis terketah kamu macam mana medan dia? Kompas dia tak tepi ke? Kompas dia tak tepi. Y ni dia masuk ke keluar sini?